Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera buat korang semua. Oke, hari ini tentang aircon Toyota Avanza. Sekarang ni tengah buang gas. Kompresor aircon bermasalah, kata owner. Bila on aircon, kompresor akan bunyi bising, bunyi pelik katanya. Bila kami selenggara, clutch plate dah jam dan juga bearing memang bunyi bising. So sekarang ni kami akan cabut kompresor terlebih dahulu. Isu pertama bagi kompresor ni clutch jam, dan kedua sistem minyak memang dah kotor. Proses cabut kompresor ni, pipe high low pressure masing-masing terikat dengan skru size 10 dan bahagian bracket pula terikat dengan 4 pisau skru. Okey, ini adalah kompresor bagi Toyota Avanza yang kami dah cabut. Bagi kompresor yang sistem dah kotor, minyak dah hitam, pulih juga dah bermasalah, bearing dah bunyi, eloklah ganti sebiji yang baru ya. Tapi bergantung budget owner juga. Sebab sekiranya kita ganti kompresor baru dalam keadaan minyak dah kotor, so benda tidak akan menyelesaikan masalah sekiranya benda tidak diganti one set. Plate kompresor ni terikat dengan skru atau bolt size 10. Magnetic clutch ataupun yang biasa dipanggil plate ni bukan saja jam, tapi benda dah patah. Korang boleh tengok bahagian ni, ketiga-tiga plate ni dah patah. Ini dia. Untuk keluarkan benda ni memang susah, memerlukan kesabaran. Okey, korang boleh perhatikan magnetic clutch ni ataupun yang biasa pemain panggil plate. Ketiga-tiga plate ni dah patah. Jadi persoalannya di sini apa yang menyebabkan plate kompresor ni patah? Faktor pertama disebabkan usia komponen ni sendirilah. Dan faktor kedua adalah masalah bearingnya. Bila bearing dah bunyi, dah loss dan mula free play, benda akan merosakkan magnetic clutch ni. Sebelum keluarkan bearing kompresor, pin lock ni kena keluarkan terlebih dahulu. Ini dia. Dan untuk keluarkan bearing kompresor yang dah bermasalah ni memang tidak semudah yang disangkakan. So kita memang tidak garanti lah untuk keluarkan bearing ni. Sebab proses untuk keluarkan bearing daripada kompresor ni biasanya housing kompresor akan pecah ya. Jadi sebelum kami cabut kompresor ni, kami akan maklumkan pada owner untuk sebarang kemungkinan. Korang boleh tengok condension magnetic coil ni dah makan. Housing kompresor pecah. Dan korang juga boleh perhatikan housing bahagian dalam ni dah makan teruk. Sempat bearing baru sekalipun benda tak akan fit dah, sebab housing kompresor ni dah makan teruk. Kami dah maklumkan pada owner untuk isu ni dan juga sebarang kemungkinan yang akan berlaku. So katanya nak ganti magnetik baru dan juga pulih bearing. So nak tak nak ya, kami akan pasang juga benda ni. Dan sedia maklum, untuk kes macam ni kami tidak akan warantikan untuk komponen part dan juga pemasangan. Apa-apa isu selepas pemasangan, owner kena tanggung sendirilah untuk kes yang sebegini rupa. Untuk keluarkan magnetic coil, lock pin ni kena lepas terlebih dahulu.
Magnetic coil ni datang one set, magnetic coil, puli dan bearing, dan juga magnetic clutch ataupun yang biasa dipanggil plate, dan juga sekali dengan pin-pin baru ni. Pemasangan magnetic coil dah selesai, so kita akan susuli pemasangan puli. Sebelum pasang tu kita sapu dengan keris. Senang je pasang. Kalau housing kompresor ni tak makan, pemasangan puli tidak semudah tu ya. Benda memang fit. Bearing memang rasa free play, memang dah tak fit pun sebenarnya. Kemudian kita akan pasang lock pin bahagian puli. Untuk pemasangan lock pin bahagian magnetic clutch ataupun puli ni, pin tu kena masuk betul-betul pada tempatnya. Bahagian shaft kompresor ni memang ada beberapa keping washer untuk jarakan magnetic clutch dengan puli ya. Magnetic clutch dah masuk. Okey, so kita skrukan dengan skru size 10. Perlu tambah washer. Magnetic clutch terlalu rapat dengan puli. Benda ni tidak boleh rapat ya, sebab magnetic clutch ni akan engage dan disengage. Saya akan tambah washer. Cara pemasangan pulih dan magnetic clutch ni, pastikan magnetic clutch ni tidak bersentuhan pada bahagian pulih ya. Kompresor ni memang dah kering minyak sebenarnya. Saya dah tonggengkan kompresor ni, tapi memang sudah tidak ada minyak yang keluar daripada kompresor. Jadi kena tambah minyak kompresor jugalah untuk kompresor ni. Ini adalah minyak kompresor. Refill lebih kurang 60 ml bagi kompresor yang memang dah kering minyak. Bergantung size kompresor juga ya. Buat masa ni rata-rata kedai semua tutup. So nak cari kompresor second hand pun memang payah sekarang ni. Kalau nak ganti kompresor baru sekalipun, benda tidak akan menyelesaikan masalah, sebab minyak kompresor ni dah hitam dan semestinya lah cooling coil dan kondenser juga perlu diganti ya. Kompresor ni terikat dengan 4 pieces skru size 13. O-ring pipe high low pressure ni kena ganti sebab o-ring lama ni memang dah keras. Aircon kompresor ni dah pasang, hanya tinggal pasang pipe high low pressure dan ketatkan belting sebelum kita masuk part vacuum dan juga refill gas ya. Sekarang ni dah masuk part vacuum, so seperti biasa kita perlu vacuum selama 3-4 minit macam tu dan biarkan setengah jam sebelum kita refill gas. Selepas setengah jam dan bacaan meter masih lagi -1, aircon sekarang dah running tapi pressure memang agak tinggi sedikit. Sebelah pressure switch ni memang ada satu kaca yang dicipta khas untuk pantau minyak dan juga gas yang lalu dalam pipe ni. So orang boleh tengok condensation minyak kompresor tu memang dah hitam gila. Condensation unit ni setelah pemasangan selesai bolehlah untuk diguna pakai ya. Kalau nak lebih sejuk kena ganti one set.
Jadi setakat ini saja daripada saya. Semoga ada yang bermanfaat dalam video nih. Terima kasih juga buat korang yang udah support saya selama ini. Dan bagi korang yang masih belum subscribe YouTube channel Alan Style, jangan lupa subscribe sebagai tanda support korang untuk channel ini. Dan salam dari saya Alan Style. Kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye bye.